don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu pemikiran Khawarij takfiri membimbangkan Datuk Muhammad Naim. Saya baca detail sikit. Gelombang pemikiran Khawarij dan takfiri di negara ini kini berada pada tahap membimbangkan, kata Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Okey, mari kita dengar respon detail Datuk Kamal Amir. Dia kena kita komen macam biasa. Terbaik bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan ini, bulan sepatutnya kita memperbanyakkan amal ibadat. Sepatutnya dalam saat-saat gini kita menyantuni, kita saling bermaaf-maafan. Tapi nampak gayanya gelombang pemikiran Khawarij dan takfiri di negara ini disifatkan sudah berada pada tahap membimbangkan. Demikian menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Hal Ehwal Agama Islam Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Ini yang saya katakan bahawa bahtera bangsa kita ni sekarang dialun gelombang. Beliau kata kerajaan sedang mengambil pendekatan untuk memastikan segala usaha dan program-program yang diadakan dapat membendung gelombang pemikiran tersebut. Menurut Menteri sebut, beliau bagi menangani pemikiran Khawarij dan takfiri daripada terus berleluasa, pihak kerajaan sedang memantau pengajaran agama Islam sama ada melalui ceramah dan kelas-kelas pengajian di tempat awam seperti masjid dan surau, juga dalam media sosial agar dapat memupuk semangat perpaduan dan tidak menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, katanya. Menurut Datuk Muhammad Naim, kerajaan juga akan memastikan ajaran ahli sunnah wal jamaah benar-benar bertapak dan difahami oleh seluruh masyarakat Islam. Memang kita umat Islam Malaysia ni majoritinya adalah berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut Menteri sebut, sekiranya didapati pendakwah menimbulkan isu-isu yang mengelirukan masyarakat dan memecah belahkan perpaduan, maka pendakwah tersebut akan dipanggil untuk diberi peringatan oleh jawatan mufti, dan pihak berkuasa agama boleh mengambil tindakan dengan menarik semula tauliah mereka mengajar sekiranya gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kerajaan, kata Datuk Naim, akan memastikan umat Islam di negara ini berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukannya kita berfikiran Khawarij ataupun takfiri. Khawarij ni secara lain-lain tak ada. Menuduh orang tu kafir, orang ni kafir, dan mereka merasakan mereka saja betul. Itu ajaran yang dikata Khawarij. Orang lain semua tak betul, mereka saja betul. Terima kasihlah Ros. Saudara Rafi sekuntum warna merah untuk saya. Saudara Saleh, kerana santan badan binasa. Harap kerajaan ambil tindakan tegas pada pembawa Khawarij dan takfiri, perlu tindakan sebelum terlambat. Itu kata JSC. Jadi kita mengharapkan kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Naim itu benar-benar dapat memberi kesedaran kepada mereka yang sudah menyimpang jauh. Kita tahu terdapat juga ajaran Syiah, ajaran itu, ajaran ini di negara kita. Tapi kita mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita akan merayakan kehadiran Aidil Fitri yang tak betul kita buatlah. Tak perlu kita nak menegakkan benang basah terhadap jutawan Tun Daim apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah mula melakukan siasatan terhadap rakan-rakan kongsi perniagaan Tun Daim. Saya laporan kita terima daripada laporan CNA, itu sebuah agensi berita luar negeri, mengatakan bahawa ahli perniagaan Singapura yang juga merupakan pemaju hartanah yang terkenal di Malaysia, itu Datuk Seri Akbar Khan, dilaporkan telah disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Beliau berusia 83 tahun dan merupakan pemegang saham utama pemaju projek mewah PRDB Development Sdn Bhd, dan beliau telah ditahan untuk soal siasat minggu lalu. Demikian laporan daripada CNA yang memetik sumber pegawai kanan SPRM. Katanya lah, saudara. Dan difahamkan pasukan penyiasat
turut menyerbu rumah dan premis perniagaan di Kuala Lumpur. Sumber dipetik sebagai memberitahu selain membekukan akaun perniagaan dan pribadi ahli perniagaan itu, SPRM juga mengarahkan akhbar untuk mengisytiharkan aset serta pegangan kewangan keluarganya. Pihak pejabat akhbar bagaimanapun enggan mengulas mengenai siasatan SPRM ketika dihubungi oleh CNA. Jadi katanya memandangkan ini adalah perkara yang sedang berjalan, kami mengelak daripada mengulas butiran khusus. Fokus utama kami kekal pada memastikan siasatan yang adil. Itu menurut jurucakap syarikat yang dipimpin oleh akhbar. Sumber SPRM berkata ahli perniagaan itu dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat bersama bekas rakan kongsi yang lain dalam masa yang terdekat. Mereka dilaporkan memainkan peranan yang penting dalam pemulangan saham beku bernilai 4 bilion dolar Amerika yang sebelum ini tersenarai di pasaran luar pusat yang sudah tidak wujud di Singapura yang dikenali sebagai Central Limit Order Book, itu CLOB, dan transaksi kontroversi yang melibatkan perubahan pegangan saham di konglomerat multipurpose holding pada akhir tahun 1990 dan 2000. Akhbar merupakan seorang lagi personaliti perniagaan yang terlibat dalam siasatan meluas oleh SPRM. Siasatan terhadap pegangan kewangan Tun Naim bermula pada Mei 2023 dan beliau dituduh pada 29 Januari lalu kerana gagal mematuhi notis SPRM supaya mengisytiharkan hartanya. Jadi sebagai seorang accountant, tentulah akhbar memahami sebagai selok-belok soal perundangan. Sementara itu, pengarah bahagian pencegah pengubahan wang haram AML SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, ketika dihubungi oleh Astro Awani, beliau mengesahkan seorang ahli perniagaan dan pemaju hartanah Singapura telah dipanggil untuk membantu dalam siasatan yang sedang dijalankan. Dan itu keadaan secara artinya penyiasatan masih berjalan. Bukan ada diam, ada secara masih berjalan. Begitu juga saya difahamkan bahawa tokoh perniagaan itu Tan Sri Tajuddin Ramli, beliau juga turut dilaporkan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung transaksi syarikat penerbangan Malaysia itu MAS. CNA, ini saya hairan macam mana syarikat ni, agensi berita CNA yang berpengkalan di Singapura dapat banyak cerita saya, tapi dalam negara kita ni tak ramai yang melaporkan. CNA melaporkan bahawa Tan Sri Tajuddin yang punya kaitan dengan bekas Menteri Kewangan itu mempunyai kepentingan mengawal MAS. Laporan tersebut menyebut siasatan itu adalah berhubung rancangan kontroversi oleh kerajaan pada tahun 2000 untuk menyelamatkan syarikat MAS. Itu keadaan saya, saham syarikat penerbangan nasional itu didagangkan sekitar RM3 sesaham yang meletakkan nilai pegangan ikuti ahli perniagaan tersebut pada kira-kira 718 juta. Kerana adalah transaksi apa semua melibatkan bilion ringgitnya. Bagaimana tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen. Begini demikian laporan CNA. Selain Tan Sri Tajuddin, CNA juga melaporkan SPRM turut menyiasat beberapa urusan perniagaan membabitkan taikun perniagaan. Tan Sri Halim Saad pun disiasat, Tan Sri Robert Tan Wah Chun yang masing-masing mempunyai hubungan rapat dengan Tun Naim juga sedang disiasat. Bagaimanapun, Tan Sri Halim dan Robert tidak dapat dihubungi untuk memberi komen. Demikian laporan daripada CNA Asal Awani yang sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan. Itu keadaan saya, jadi siasatan masih berjalan. Kita tidak boleh memberi sebagai pandangan. Bila suatu siasatan telah dijalankan, kita tak boleh membuat pandangan. Dan jika itu dibawa ke mahkamah perbicaraan, kita tak boleh memberi pandangan yang seolah menjatuh hukum. Itu menjadi contempt of court. Jadi bagaimanapun, saya harap warga kita berlapang dada, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan kita membuat spekulasi, jangan kita membuat sebarang pandangan kerana itu dianggap sebagai menghina mahkamah dan juga boleh mengganggu urusan siasatan oleh SPRM. Begitu juga saya pada hari Khamis lepas, saya bagaimana Wan Saiful yang melontarkan kenyataan dalam parlimen menuduh bahawa Perdana Menteri juga adalah terdiri daripada orang yang korup.
walaupun ini agak menarik juga saudara, walaupun pihak speaker Dewan Rakyat minta dia menarik balik kenyataan tersebut dan Wan Saiful telah pun secara jelas dan nyata menarik balik tuduhan tersebut di dalam Dewan, ya, yang akhirnya cadangan untuk meletakkan beliau di kantor selama 6 bulan tidak terlaksana. Tapi bagaimanapun menurut ahli Parlimen Tasik Kulubuk itu bahawa beliau telah diberikan notis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk merakam percakapannya. Dalam kenyataannya, ia berhubung kenyataan tersebut yang juga sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ketika menyertai perbahasan titah diraja di Parlimen pada 28 Februari lalu. Wan Saiful didakwa mengeluarkan kenyataan berbau sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga mencetuskan kekecohan di Parlimen saudara. Dan Tan Sri Johari Abdul mohon agar Wan Saiful menarik balik kenyataan tersebut. Dan Wan Saiful berkata dia telah pun menarik balik kenyataannya, tetapi dia hairan bagaimana notis yang pihak SPRM mahu menyiasatnya turut mengganggu beliau sehingga memberi tekanan tidak wajar kepadanya sebagai ahli Parlimen. Menurutnya, beliau menyifatkan notis daripada SPRM sebagai tidak adil, termasuklah berbahaya kerana boleh mengancam imuniti ahli Parlimen daripada pendakwaan dan keistimewaan ketika berucap atau berbahas dalam Dewan Rakyat. Katanya beliau sudah pun membuat permohonan maaf dan menarik balik kenyataan. Jadi keputusan speaker telah dibuat. Jadi bagaimanapun dia rasa bahawa dia masih terus dapat kacau, ganggu daripada pihak berkuasa, terutama SPRM. Dia tak puas hati. Sebab itulah apabila dibawa dalam Dewan Rakyat hari Khamis dengan Jumaat itu hari, timbalan speaker iaitu Datuk Ramli menyatakan yang terbaik bagi Wan Saiful adalah buat laporan polis. Kerana masing-masing ada akta macam-macam akta lah saudara. Memang kebebasan ahli Parlimen boleh berucap, tak ada masalah. Kerana setiap ahli Parlimen itu dilindungi dengan imuniti, tidak boleh diambil sebarang tindakan mahkamah. Tapi bagaimanapun apabila SPRM sedang menyiasat, kata Datuk Ramli, eloklah Wan Saiful membuat laporan polis di luar persidangan. Baik saudara, itu keadaannya. Bagaimana masih lagi kemelutnya, sekitar dalam bulan puasa saudara. Saya agak kecewa lah bila melihat pimpinan politik masih belum lagi berhenti daripada menggapai usaha untuk memburukkan antara satu sama lain. Hari baik bulan Kita saya baca detail lagi. Sambungan yang itu beliau berkata kerajaan mengambil pendekatan untuk memastikan segala usaha dan program-program yang diadakan dapat memendung gelombang pemikiran itu bagi menangani pemikiran khawarij dan takfiri daripada terus berluasa. Pihak kerajaan sentiasa memantau pengajaran agama Islam sama ada melalui ceramah dan kelas-kelas pengajian di tempat awam seperti masjid dan surau, juga dalam media sosial agar dapat memupuk semangat perpaduan dan tidak menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah katanya. Tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.